Dia bersepak, namun pengalaman hidup yang pernah dilaluinya ketika masih kecil membuatkan dia nekat untuk berkongsi kasih dan sayang dengan insan yang kurang bernasib baik. Diimbas kembali, kehidupan remajanya penuh onak dan cabaran, namun diharunginya dengan tabah dan sabar. Pesanan ibu tercinta senantiasa tersemat diingatan bagi mengharungi segala liku-liku kehidupan yang penuh dengan pancaroba. Bagi pemuda bernama Khairul ini, dia reda dan tabah dibesarkan tanpa kasih sayang seorang ayah. Ayahnya pergi menghadap Ilahi tatkala umurnya baru setahun jagung mengenal dunia. Hanya ibu tempat menumpang kasih. Saya dibesarkan dengan anak yatim piatu. So, saya sebenarnya dalam hati saya memang saya tak boleh tengok anak-anak yatim ni. Sebab saya memahami apa yang dia rasa dan saya rasa. Saya kehilangan jadi yatim piatu setelah umur 18 tahun. Apatah lagi yang diorang yang kehilangan mak ayah di usia yang kecil tanpa belayan kasih sayang seorang ibu dan ayah. Okey. So, saya dengan wife bertekad untuk membantu sedaya mungkin anak-anak yatim untuk memberi diorang kasih sayang, memberi diorang harapan untuk berjaya di satu hari nanti. Kehidupan remaja yang dilaluinya senantiasa dirundung pelbagai masalah. Apa yang dirancang tidak pernah menjadi. Selepas tamat Persekolahan Sijil Pelajaran Malaysia SPM, dia nekat merantau hanya berbekalkan RM100 pemberian ibunya. Namun, kehidupan di luar jauh lebih sukar dan mencabar untuk dirinya. Pelbagai kerja dilakukan bagi menampung hidup, tetapi lama-kelamaan dia menyerah dan pasrah. Kehidupannya di perantauan tidak pernah memberi harapan yang indah seperti yang diimpikan. Pulang semula ke pangkuan ibu tercinta, rupanya memberikan satu sinar harapan baru buat dirinya. Atas saranan ibu, dia menamatkan zaman bujang dengan pilihan hatinya. Bermula dari saat itu, kehidupan yang selalunya sukar bertukar menjadi sempurna. Untuk saya mencapai ke tahap sekarang, banyak yang halangan saya terpaksa lalui sebagai seorang anak yatim piatu. Antaranya kesusahan dalam hidup dan kasih sayang seorang ayah dan ibu. Tidak pernah melupakan kehidupan yang lalu, Khairul dan keluarga kini berkongsi rezeki dan kasih sayang bersama anak-anak yatim yang menghuni rumah anak-anak yatim di sekitar Selangor. Misinya hanya satu, iaitu mahu memberikan anak-anak istimewa ini motivasi dan berkongsi pengalaman hidup agar mereka tidak rasa terasing sekaligus rendah diri akibat kurangnya mendapat kasih sayang dari seorang ibu atau insan bergelar bapa. Dia meluangkan masa sekurang-kurangnya sekali sebulan menjengah ke rumah-rumah anak yatim melakukan pelbagai aktiviti bersama mereka. Tidak terkecuali, isteri, anak-anak dan para pekerjanya juga dilibatkan bersama agar tanggungjawab sosial terhadap mereka yang tidak bernasib baik ini dapat dikongsi semua. Memang saya selalu bersama diorang. Boleh dikatakan 2 minggu sekali. Ataupun kalau tak sempat pun, sebulan mesti saya pergi. So, kebanyakan saya banyak memberi diorang kasih sayang lah. Banyak memberi diorang kasih sayang. Saya mengajar diorang, bagi tahu diorang yang kita ni takkan, walaupun kita status kita sebagai seorang anak yatim, tapi tak mustahil satu hari kita akan boleh berjaya. So, saya pun mengajak anak-anak saya bersama diorang, bersama dengan anak yatim ni, untuk mereka pun merasai apa yang saya rasa, apa yang anak yatim ni rasa.
Rumah Pertubuhan Kebajikan Ar-Rahmaniyah yang terletak di Batang Kali Selangor ini menjadi lokasi wajib Khairul bersama keluarga datang bertandang jika ada kelapangan masa. Dihuni oleh 40 orang anak-anak yatim dari pelbagai peringkat usia, rumah kebajikan ini sememangnya mengalu-alukan kedatangan insan-insan yang sudi menghulurkan bantuan kepada mereka. Di rumah anak yatim ni, diorang lebih perlukan, tak perlu kita pergi sendiri ke rumah anak yatim. So kita akan nampak dengan sendiri, dengan mata yang jelas sebenarnya diorang memang perlu memerlukan dari segi sumber keuangan, sumber makanan sebenarnya. Sebab diorang, cara diorang makan sebenarnya tak semua apa yang kita makan kat rumah diorang dapat makan. Dan dari segi pembelajaran diorang, tempat tidur, tempat tinggal, so far banyak benda yang perlu kita bantu. Anak-anak istimewa ini sememangnya ternanti-nanti akan kedatangannya. Bagi penghuni di sini, Khairul bagaikan bapa kepada mereka untuk menumpang kasih. Jelas dilihat bagaimana layanan yang diberikan oleh anak-anak istimewa ini apabila dia datang melawat. Semuanya mengukir senyuman dan berasa sangat gembira. Pakcik Khairul selalu datang, dia selalu beri makanan macam jajan, sedap lah. Lepas tu dia macam suka berborak dengan kita orang, main-main. Dia baik hati orang dia suka tolong kita orang. Kita orang rasa gembira bila dia datang. Hari Sabtu macam hari Ahad tu dia datang lah. Dia bawa anak-anak dia dengan isteri dia. Anak-anak dia pun suka main dengan kita orang, kawan kita orang. Dengan isteri dia kadang-kadang borak, main-main, sip-sip. Rasa happy tak? Happy? Saya nak sangat Cik Khairul datang lagi. Saya harap dia datang sampai bila-bila. Datang macam dia bagilah bantuan. Tak pun dia bagi motivasi sikit kat kita orang belajar semua itu. Itu tak pun dia buat lah permainan suka nikah. Suka dengan dia? Suka. Sebab Pakcik Khairul ni sporting. Dia pandai buka orang, handsome macam tu lah. Saya kalau macam nak balik tu kami ucap terima kasih. Lepas tu kalau macam lepas solat tu kami masukkan nama dia dalam doa kami. Tu kalau baca Yasin kita selalu baca Yasin tu penyumbang semua dari Pakcik Khairul ni supaya dimurahkan rezeki kat dunia dan di akhirat itu. Selalu dia selalu datang bawa makanan, lepas tu bawa permainan. Saya suka sangat dia datang. Kenapa awak suka dia datang? Dia baik. Dia suka layan orang, dia tak garang. Saya nak selalu dia datang sebab saya nak bagi saya nak bagi semua orang happy sebab dia datang. And then nak suruh dia happykan kita orang, nak suruh dia bawa mainan, nak main dengan kita orang. Selalu kalau dia datang buat apa? Kadang-kadang selalu dia datang sebab dia nak happykan kita orang. Dia nak bagi kita orang tersenyum selalu. Mendekati dan menjadi pendengar yang setia merupakan cara Khairul untuk memahami apa yang terbuku di hati anak-anak istimewa ini. Sokongan moral yang tidak berbelah bahagi menguatkan semangatnya untuk memberikan inspirasi kepada anak-anak istimewa ini untuk terus berjaya walaupun dalam keadaan serba kekurangan. Seboleh-bolehnya dia mahu melengkapkan apa sahaja kekurangan berkaitan anak-anak ini. Tidak hanya terhad melakukan pelbagai aktiviti di sana, dia juga sering mengatur aktiviti di luar kawasan pusat jagaan anak-anak yatim. Pastinya anak-anak istimewa ini berasa dihargai dan disayangi. Keprihatinan dan semangat yang ditonjolkan oleh Khairul diakui sendiri oleh pengasas Pertubuhan Kebajikan Ar-Rahmaniyah. Orangnya dia suka ni lah beranu dengan budak-budak lah, pelayan anak-anak ni kan. Untuk beli-beli makan dia macam tu lah. Kalau macam tu sajalah. Puan sendiri kedatangan dia tu puan rasa macam mana? Bila-bila lah nak datang nak layan anak-anak ni. Tak apa, dia main-main dengan anak-anak ni ke, bawa jajan untuk anak-anak ni ke. Macam tu je. Macam mana bila orang macam Rasa saya seronok lah. Ada juga yang suka nak datang sini nak melayan anak-anak ni kan. Macam tu lah. Kira ajak main-main ke, apa budak-budak ni suka nak apa keperluan nak main bola ke apa-apa kan, dia minta suruh beli macam tu je lah kan. Moral dan emosi anak-anak ni kan, jadi dia orang pun tak ada siapa nak layan-layan dia orang, jadi dia orang bila dia datang tu dia orang seronok lah.
Sesungguhnya masih banyak lagi perancangan yang mahu dia lakukan. Harapan untuk melihat anak-anak ini berjaya dalam hidup, walaupun serba kekurangan, tetap menjadi matlamat utamanya. Dengan niat hati yang ikhlas untuk membantu diorang dan untuk membawa diorang ke arah kejayaan. Dan saya berharap orang-orang lain di luar sana, individu di luar sana datang membantu apa yang saya buat. Untuk apa yang saya buat semua ni sebenarnya adalah apa yang saya cakapkan tadi, sebenarnya daripada hati ikhlas saya. Saya tak mengharap apa-apa bantuan daripada mana-mana dan tak harap apa-apa balasan pun. So apa yang saya buat hanya kerana keikhlasan hati. Dalam usaha mencapai status sebagai sebuah negara maju, kesejahteraan rakyat menjadi salah satu fokus utama. Untuk merealisasikan impian kerajaan dalam menjamin kehidupan rakyat yang lebih selesa, salah satu bidang keberhasilan utama NKRA menekankan usaha menangani dan mengurang kadar jenayah dalam negara. Kerajaan melalui agensi berkaitan telah melakukan pelbagai langkah dalam menangani dan mencegah jenayah dalam negara. Pemerkasaan agensi penguatkuasaan seperti Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan lain-lain dilakukan dari semasa ke semasa bagi meningkatkan kemampuan dalam menangani jenayah yang kian bersifat lebih kompleks. Seringkali berita tentang pelbagai kegiatan jenayah yang berlaku sudah tentu akan menimbulkan kegelisahan atau kebimbangan dan secara tidak langsung mencetuskan rasa tidak tenteram dalam masyarakat. Justru sebagai langkah tambahan dalam membantu kerajaan menangani peningkatan kadar ini, inisiatif di kalangan anggota masyarakat perlu digiatkan. Menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan kawasan kediaman merupakan tanggungjawab yang perlu dipikul oleh semua pihak. Sikap saling membantu, bekerjasama dan keprihatinan akan dapat mewujudkan satu komuniti yang seia sekata dan dapat hidup dalam suasana aman dan harmoni. Program 3 dalam 1 yang dianjurkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Sembilan ini salah satu contoh terbaik yang perlu digerakkan di setiap penempatan penduduk. Ianya merangkumi program Seminar Keselamatan Kejiranan, program Jom Ronda dan juga program Ziarah Kasih Perpaduan. Di bawah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, kita menubuhkan rukun tetangga dan di bawah rukun tetangga dalam bidang keselamatan kita ada skim rondaan sukarela. Jadi dalam menjaga keselamatan, apa yang penting yang kita nak pupuk kesedaran dan semangat di kalangan masyarakat ialah kesedaran bahawa keselamatan, kesejahteraan adalah tanggungjawab masyarakat sendiri. Dan di bawah konsep rukun tetangga, iaitu kita ada tagline kita sendiri, daripada komuniti kepada komuniti. Jadi dalam nak menjaga kesejahteraan dan keselamatan komuniti adalah menjadi tanggungjawab komuniti sendiri untuk kita bersama-sama memainkan peranan. Dan kita tidak lagi boleh mengharapkan kepada kerajaan semata-mata, kepada pihak jabatan ataupun agensi-agensi keselamatan untuk menjaga keselamatan di tempat kita. Ini satu perkara yang sangat penting
Dan di bawah rukun tangga kita melaksanakan 100% konsep kesukarelaan. Jadi konsep kesukarelaan ini atau kesukarelawanan ini kita terapkan di bawah rukun tangga, di mana kita nak masyarakat terlibat dalam program-program kemasyarakatan secara sukarela tanpa paksaan. Jadi inilah yang akan menjadikan semangat itu secara berterusan. Tak perlu lagi kita diseliuk oleh pihak jabatan ataupun dipantau oleh pihak kerajaan atau mana-mana pihak. Jadi masyarakat sendiri perlu ada kesedaran bahawa ini adalah keselamatan dan kesejahteraan dalam komuniti mereka adalah tanggungjawab mereka sendiri. Jadi ini perlu kita, nilai-nilai yang perlu kita pupuk dari semasa ke semasa. Dan dalam kawasan rukun tetangga kita ada pelbagai cawangan. Kita ada jiran wanita, kita ada tunas jiran, kita ada tunas warga emas dan juga jiran muda. Jadi apa yang perlu kita pupuk dalam masyarakat kita hari ini, yang kita lihat semakin hari semakin terhakis. Seperti yang selalu disebut oleh Yang Berhormat Menteri Besar kita nak membangunkan Negeri Sembilan, tetapi dalam masa yang sama nilai-nilai kemasyarakatan ini perlu sentiasa kita perkukuhkan. Nilai-nilai perpaduan ini perlu sentiasa kita tingkatkan. Jadi apa yang perlu peranan rukun tetangga adalah kita, di samping kita memperkukuhkan semangat kehidupan bermasyarakat, kita ada jiran muda yang perlu kita beri panduan, yang perlu kita terapkan nilai-nilai kesukarelawanan ini. Kerana mereka adalah pemimpin di masa hadapan, mereka perlu kita beri kesedaran, perlu kita beri semaikan nilai-nilai bahawa masyarakat, kampung mereka, negara mereka adalah tanggungjawab mereka. Jadi inilah nilai-nilai yang sentiasa perlu dipupuk dalam rukun tetangga, dan dengan itu kita akan dapat memastikan bahawa masyarakat kita akan sentiasa dapat hidup dalam keadaan yang aman, keadaan yang selamat dan juga keadaan yang sejahtera. Permuafakatan yang jitu dalam kalangan penduduk sudah pasti dapat mengelakkan kawasan kediaman mereka daripada ancaman jenayah. Di sini mereka menyediakan jadual waktu bertugas untuk melakukan rondaan bagi mengawasi seluruh kawasan kediaman mereka. Sikap saling membantu bagai aur dengan tebing akan mendatangkan kesan positif kepada semua masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan dengan sempurna, sudah pasti ancaman jenayah dapat dibanteras. Saya sebagai Ketua Polis Balai Polis Simpang Durian, kami di pihak PDRM sentiasa mengalu-alukan program begini supaya kita dapat bergaul dengan masyarakat tempatan, selain daripada mendapatkan maklumat apa-apa jenayah yang berlaku di kawasan ini. Setakat ini okey, sebab saya nampak jenayah di kawasan ini memang kurang, dan ada juga beberapa jenayah yang kami selesaikan atas maklumat yang disampaikan oleh orang awam. Peranan jiran tetangga juga penting dalam usaha untuk menjadikan kawasan kediaman bebas daripada ancaman jenayah. Sikap jujur, amanah dan bertanggungjawab harus ada dalam jiwa semua jiran. Ada baik. 3 bangsa ada. India, Cina, Melayu sama-sama bikin. Tak ada masalah sini. Banyak baik. Orang baik semua. Kampung-kampung semua sini punya kampung atau orang tempat lainnya orang aman. Tak ada orang kacau. Kita sini dulu aman. Saya sudah 53 umur. Saya sampai sini dulu, lahir sampai sini. Siapa pun tak apa bikin kacau. Banyak suka lah. Banyak gembira. Ramai orang. Lagi ya semua tengok. Semua Melayu, Cina, India campur semua boleh. Bagus. Boleh kasih orang jahat kurang sikit. Dia tahu kita ada ronda, dia kurang keluar buat jahat. Soal keselamatan kita tidak boleh kompromi.
Kerana yang penting bagi kita di dalam satu masyarakat dan komuniti yang terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa dan fahaman agama yang berlainan, soal persefahaman antara satu sama lain melalui perpaduan yang telah kita terapkan sejak sekian lama mesti kita terjemahkan. Kerana itu kerajaan mementingkan soal perpaduan di kalangan masyarakat. Kalau kita tak bersatu, saya tidak yakin bahawa keselamatan ini dan juga kesejahteraan masyarakat di sesuatu komuniti itu dapat kita pertingkatkan. Jadi kerana itu saya menyeru kepada semua masyarakat semangat menghormati antara satu sama lain, sikap bekerjasama dan yang penting untuk mempertahankan perpaduan yang telah lama kita saran dan juga kita wawarkan kepada masyarakat.